Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita nak baca ayat sambungan dari surah Al-Baqarah. Kita sambung, iaitu bermula dari ayat kita ulang sikit lah, 278. Bermula daripada ayat 278 surah Al-Baqarah, muka surat 47 kalau ikut mushaf yang biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Nak sambung? Sambung dah tak? Hari Isnin ni kira segar sikit.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca tadi adalah sambungan ataupun sedikit ulangan dari yang kita dah baca pada minggu lepas, iaitulah pada ayat yang ke-278 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan tinggalkan apa yang masih berbaki daripada riba, sekiranya kamu benar orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak tinggalkan zina, riba, fa'dhanu biharbin, maka isytiharkan, Allah isytiharkan perang. Ketahuilah kamu akan adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan sekiranya kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya adalah harta pokok yang menjadi asal harta kamu. Dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi. Itu yang kita dah baca, berakhir dengan status dia haramnya riba, besarnya dosa dia, sehingga Allah mengisytiharkan perang bagi mereka yang tidak berhenti daripada riba. Baik, muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada satu soalan yang ditanyakan, kalaulah riba ni haram, ada ke tak keadaan darurat yang menyebabkan seorang itu boleh
guna riba. Macam hukum makan bangkai itu haram, tapi dalam darurat seorang itu boleh makan bangkai. Itu soalan dia tanya. Apakah boleh makan riba pada hukum darurat? Jadi ada dua jawapan. Pertama, jawapan saya rujuk pada Syekh Abdul Aziz bin Baz kejap tadi. Dia kata secara mutlak memang riba ni tak boleh sebab dosa dia terlalu besar. Jadi kalaulah kamu boleh elok-eloklah. Kalau terpaksa juga, dia kata pergilah jual beli, dia panggil apa? Bai'ut tawarruq. Tawarruq ni lah yang diguna pakai banyak dalam transaksi perbankan Islam hari ini, iaitu beli sesuatu dengan nilaian dan bayarannya tangguh, dan jual balik dengan nilaian tunai sebanyak yang kita nak tu. Sebagai contoh, bai'ut tawarruq ni, bai'ut tawarruq ni dia ada tiga pihak, beza dengan bai'ul inah. Bai'ul inah dengan bai'ut tawarruq. Ini ngaji Islamic financing sikit pagi ni. Lepas ni bukan boleh bagi fatwa, fahamlah sikit kan. Bai'ul inah ni adalah ada A dengan B, A dengan B. A dia nak pinjam duit dengan B, B nak bagi duit ke A. Kalau A pinjam duit 1,000, B pun bagi 1,000, kena bayar 1,200, maka riba. Betul tak? Jadi apa yang A buat, B buat, A beli barang dengan dia tak jadikan pinjam. Kalau pinjam memang 100% riba. Kalau tak pinjam, jadikan dia jual beli. A beli barang dengan B, contohlah dia nak pinjam 1,000 tadi kan, ni dia beli barang dengan B, B pun bagi jual telefon kepada dia dengan harga 1,200. Telefon duduk kat B ni, A ni tak ada duit. A pun beli telefon dengan B dengan harga 1,200. Bayarannya tangguh. Jadi A ada telefon, A ada hutang 1,200 sebab beli telefon. Faham tak? Dia tak ada duit, dia nak duit tadi kan. Dia nak duit. Dia pun jual balik telefon yang dia beli dengan bayaran tangguh ni kepada A balik dengan bayaran tunai. Faham? Jadi A beli telefon yang tadi dia jual, dia beli balik dengan harga 1,000 tunai. Jadi A pun bagi duit, B ni bagi duit kepada mana B betul kah pula tadi? Ni A kan dia dah? Ni A kan? Ni A ni, A, ni A. Ni B kan? A, B. B yang tak ada duit. Memang B tak ada duit pasal bini dia minta sama, B tak ada duit sama lah B. B ni tak ada duit. Nah, dia nak pinjam duit dengan A. B pun beli telefon dengan A, bayarannya 1,200 hutang tangguh. Faham? Lepas tu B jual balik telefon tu kepada A dengan bayaran RM1,000 tunai. Jadi apa A buat?
bayar duit ke B, harga telefon yang dia jual tadi tu dia beli balik dengan bayaran RM1,000 tunai. Jadi ada dua transaksi. Transaksi pertama, B beli telefon dengan A, bayarannya tangguh. Kemudian B pula transaksi kedua jual kepada A telefon yang sama dengan bayaran RM1,000 tunai. Setelah berlaku dua transaksi ni, apa yang berlaku? B tadi adalah duit RM1,000 dan dia kena bayar ke A RM1,200 tangguh tu. Tapi asasnya beli telefon. Boleh faham? Nampak tak? Nampak? Dia dah beli tadi dengan dia dah beli benda yang dia panggil. Memang A ni A punya lah. Telefon ni memang A punya. Jadi telefon ni dia sebagai satu bahasa mudah agak helah, nak justifikasikan transaksi tadi nak suruh jadi boleh. Tetapi majoriti ulama memandang ini adalah helah yang tidak dibenarkan. Dipanggil bai'ul ainah. Majoriti yang dia pakai dulu awal, orang Malaysia ni memang mula-mula dia jumpa bai'ul ainah ni rasa macam hebat ni, marvelous ni. Ni yang dia guna pakai pada Islamic financing yang dulu-dulu. Kebanyakan dulu pada peringkat pertama, kalau ikut kakak saya, dia dulu dah PhD Islamic Finance ni, dia kata memang dulu banyak diguna pakai bai'ul ainah. Kita pun bunyi bai'ul ainah, dalam ternampak Islamik lah sebab bunyi Arab tu. Tapi sebenarnya dia adalah satu transaksi yang melibatkan dua pihak sesama mereka, dan transaksi itu berlaku sesama mereka untuk menghalalkan status riba. Ni dia panggil helah. Nampak tak helah dia? Nampak tak? Saya ulang sekali lagi. B tak ada duit, A ada duit. B nak pinjam duit daripada A. Kalau B kata, tolonglah pinjam duit kat aku, A kata okey, aku bagi duit katmu RM1,000, nanti kamu bayar RM1,200, hutang, jadilah riba. Sebaliknya dia kata ginilah, kita buat jangan hutang pinjam, kita akad jual beli. Sebab jual beli bukan pinjam, jual beli lain akad dia. Apa berlaku? Okey, B beli telefon, bayar hutang kepada A dengan jumlah RM1,200. Okey, jumlah RM1,200 dengan syarat B jual balik kepada A dengan nilai RM1,000. Dia pun beli, dapatlah ke B telefon ni. Dia dapat telefon dan pada dia hutang RM1,200 sebab beli telefon. Dia pun jual balik kat A dengan harga RM1,000 tunai. Jadi A ni beli balik telefon tadi, bayarlah duit kepada si B dengan RM1,000 tunai. Jadi si B dapat duit RM1,000, tapi dia ada hutang RM1,200. Dia kena bayar RM1,200. Namanya jual beli. Tapi ini dipanggil bai'ul ainah. Bai'ul ainah ni majoriti ulama tidak membenarkan kerana dia adalah helah terhadap riba. Pandangan yang kata boleh tu ada, tapi sangat lemah. Maka dulu saya ingat salah seorang daripada mufti, dia pergi ke Universiti Madinah, orang tanya masalah ni kepada dia, dia pun jawab, memanglah benda tu tak boleh, tapi kita cari, kita jumpa pendapat kata boleh, lalu kita berpakai. Kita pun dalam hati berapa rasa tak sedar je. Kita ni bukan cari sampai jumpa kata yang boleh. Kita nak cari hak mana paling benar.
Jadi berdasarkan kekuatan hujah, majoriti ulama berpandangan bai'ul inah hukumnya haram, sebab dia adalah hilah terhadap riba. Kalau dia nak buat juga, dia pergi pinjam beli telefon ni hutang 1,200 dah hutang, dia pergi jual kat orang lain, boleh. Dia pergi jual kat orang lain, aku minta lah aku beli telefon dulu hutang 1,200, lepas tu dia nak jual kat orang lain, tak kira lah dia jual 1,400 ke, dia jual 1,500 ke, yang tu tidak bai'ul inah. Yang ni memang boleh jual beli biasa. Bai'ul inah ni dia transaksi sama dua orang ni je, dia menghalalkan riba dengan sebab dengan jual beli yang dinamakan jual beli, pada benda tu berlegal sama dua orang ni je. Boleh faham? Kalau dia beli bayar hutang 1,200, dia pergi cari orang lain jual 1,500 kok, 2,000 kok, dia dapat untung 1,000, it's okay, tak jadi bai'ul inah lah, dia jadi baik biasa, jual beli biasa. Boleh faham? Okey. Satu lagi dipanggil tawarruk. Tawarruk ni, bai'ut tawarruk ialah bai'ut tawarruk yang ada pula pihak ketiga, A, B dan C. Kita kata tadi lah, kawan ni B tak ada duit, B tak ada duit, dia telefon ni macam tak dia, orang lain tak ada, dia pergi beli dengan orang lain macam ni, ataupun yang kita kata tadi beli ansuran tadi, ni tukang telefon A beli telefon dengan C, A beli telefon dengan C kan, tawarruk ni lebih kurang bai'ul inah juga tadi. Cuma dia pihak ketiga, dia ada pihak yang ketiga. Macam tadi dua ni je, hak ni dia pihak, ada satu lagi pihak yang ketiga. Transaksi dia jelas lagu mana nak sebut. Nami royak-royak tak jadi, payah juga. Si A, B dengan C. B tak ada duit, A ada duit, C ada barang. C ada barang. Jadi A tadi jual barang ke B ni dah, barang ambil dengan C, barang ambil dengan C. Bagaimana? Tak ingat dah, sudah dah lah. Macam tadi lah. B beli barang dengan C, bayarannya hutang, gitu kan. Lepas tu dia dapat barang ni, dia jual ke A. Itulah, A ada duit, A beli dengan dia, dia dapat duit ni, dia bayar kepada C. Macam mana nak balik mula terlebarkan ke sini? Aduh, pening dah. Tapi lebih kurangnya tawarruk ni dia tiga pihak. Nanti saya kena itu balik dia punya track dia tu, dia panggil bai'ut tawarruk. Jadi bai'ut tawarruk ni sebahagiannya kata boleh lah, dan yang banyak hari ni di perbankan Islam hari ni menggunakan kaedah bai'ut tawarruk kerana dia melibatkan tiga pihak berbanding bai'ul inah yang sekadar menggunakan dua pihak. Nampak tak? Okey. Itu jawapan Syekh bin Baz. Dia kata tak boleh, lagu-lagu mana pun tak boleh guna pinjaman riba ni. Kalau nak bai'ut tawarruk. Bai'ut tawarruk ni ada transaksi jual beli. Sekarang ni banyaknya diguna komoditi. So kita pergi ke bank, kita kata nak pinjam, bank kata ada komoditi, bank pun beli komoditi itu dengan pihak ketiga, kita pun
beli balik dengan bank komoditi tersebut dan jual balik kepada pihak yang ketiga tersebut. Apa dia? Maka nanti kalau tu ni ada maka di sini. Nanti tulis tak jadi. Kita kena tulis dulu slow-slow. Esok kita tulis molek. Jawapan yang kedua, pasal soalan baru dapat tadi tu. Jawapan yang kedua ini dijawab oleh Syekh Salih Al-Munajjid. Dia pun jawab lebih kurang yang sama. Asal pinjaman riba ni memang tak boleh. Asal memang tak boleh, haram. Tapi ada ke tak darurat yang menghalalkan riba? Soalan dia, ada ke tak darurat yang betul-betul yang menyebabkan orang ni boleh ambil riba? Sebab datang kepada dia satu soalan. Baik, sekarang ni darurat ni kena hati-hati juga. Semalam pun kita cuba darurat yuk. Darurat ni memang satu keadaan khas yang menyebabkan sesuatu yang asalnya tak boleh dia jadi boleh disebabkan keadaan darurat. Tapi darurat ni tuqaddar biqadariha, mesti dikenal pasti mengikut dawabit garis panduan syariat yang nak kata dia darurat. Bukan saja-saja saya ni dah sampai peringkat darurat dah ni. Apa darurat awak? Kalau saya tak beli, saya tak mikir je sama. Itu bukan darurat. Tak? Saya nak kena hutang juga kad kredit, nak beli juga handbag ni. Pasal apa? Walaupun dah tahu dah kad kredit ni hutang riba, tapi saya ni tak boleh, darurat dah beli handbag ni. Handbag tu bukan darurat. Saya nak kena beli juga kereta ni. Walaupun gini, kereta tu pun masih bagi bukan darurat. Saya nak kena beli juga rumah ni. Rumah ni bukan darurat. Pasal apa? Dia ada jalan lain. Handbag tu kalau tak beli, boleh je pakai plastik IKEA tu. Contoh, benar tak? Rumah walaupun tak beli, boleh lagi duduk rumah sewa. Contoh, darurat ni mesti sampai ke tahap darurat yang betul, sehingga kalau tak ambil, mengancam nyawa dia mati. Macam kes orang kelaparan, tak ada makanan, tak ada langsung. Baik, ada satu soalan yang ditanyakan kepada Syekh Salih bin Munajjid dalam page dia Islam Soal Jawab, islamqa.info. Soalan dia, seorang lelaki dia ada penyakit dekat perut dia kronik, yang mana penyakit itu mengancam nyawa dan dia perlu kepada jumlah besar untuk buat operation. Untuk buat operation. Kalau dia tak buat, kemungkinan nyawa dia hilang. Jadi dia tanya, boleh ke tak? Dia kata aku pergi ke bank, dia kena bank dia pinjam 3 juta dinar Iraq, tapi dia dapat 2,650,000. So dia dah lost 350,000 dinar dalam transaksi tu. Dia kena bayar 3 juta, yang dia dapat 265,000. Macam pinjam 1,000 dapat 800. So dia tanya, boleh tak aku buat macam tu? Sebab aku terlalu perlu duit ni untuk buat operation. Kata Syekh Salih Munajjid, ketahuilah nombor satu sekali, sebelum kamu tanya soalan ni, kamu kena yakin bahawa segala jalan keluar ni ada pada Allah. Sebab tu ayat yang kita baca di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ayat 287. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Dia kata mula-mula kamu kena letak takwa kepada Allah. Kerana apa? Soalan kamu ni seolah-olah tak ada jalan keluar melainkan riba. Sedangkan takwa ni lah jalan keluar.
Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi dia kata, Syekh kata, mula-mula sebelum kamu fikir buat riba ni, kamu kena bertakwa kepada Allah. Takwa ni lah jalan keluar sebenar. Lepas pada tu, kamu usahalah sebanyak kemungkinan yang kamu mampu. Tanya ahli keluarga, minta tolong dengan mana-mana orang yang muhsinin, okay? Pinjam dulu, cari pinjaman yang betul-betul bantu. Tiba-tiba tak dapat, dan operation tu tidak boleh ditangguh. Kalau operation tu boleh tangguh sampai kamu dapat duit, okey. Tiba-tiba sampai satu tahap operation tu memang very critical, masa tu dah kena buat. Cari adik-beradik tak ada, cari muhsinin tak ada. Kalau tak buat masa tu, mati. Tu panggil qadar darurat tu. Bukan sekadar sakit lah, darurat dah. Dah. Kalau tak buat operation masa tu, mati. Dan keberangkalian operation tu berjaya juga tinggi, sukses dia tinggi. Tak nak pula dia give up operation, tiba-tiba mati, terbeban pula dengan hutang, satu masalah pula. So kurang-kurangnya kita kata jangkaan, kita tak tahu hidup dengan mati dengan siapa, cuma ikut kiraan doktor 70% jaya, insya-Allah kata dia. Tapi hakikatnya kembali kepada Allah. Cuma ikut ilmu doktor boleh dilakukan. So dalam keadaan tu, saya kata kalau sekiranya sampai ke tahap itu, dia kata apa? Dhahaba ba'du ahli al-ilm ila anna mithla hadhihi ta'amul jaiz, yani fi halati ad-darurah. Dia memetik perkataan Abu Abdullah Az-Zarkashi rahimahullah tentang bab darurat, dan akhir sekali pendapat Syekh Saleh Munajjid, kalau dalam keadaan situasi begitu, okey, di mana kamu sangat terdesak, tidak mungkin menangguhkan pembedahan kepada waktu yang lain, dan tidak ada pula orang yang memberi pinjaman yang baik kepada kamu. Cari-cari Islamic banking tak ada. Kalau ada Islamic banking ni, boleh juga kira. Dah, kita panggil ambil lah akhafud dararain ni. Kalau pun kita rasa ada pandangan boleh, ada pandangan tak boleh, kadang-kadang masih okey lagi daripada yang riba confirm dah tak boleh. Tiba-tiba tak ada semua ni. Tak ada semua. Keadaan macam tu tidak boleh ditangguhkan pembedahan, tidak ada orang yang memberi pinjaman yang betul, dan tidak ada pula rezeki yang jual beli yang dia boleh segerakan keuntungan dia, maka dalam keadaan tersebut betul-betul darurat dibenarkan. Itu kata Syekh Saleh Munajjid, dalam keadaan tu dibenarkan, tapi mesti qada darurat yang betul-betul lah. Kalau Syekh bin Baz kata secara mutlak tak ada klausa tu. Jadi kalau tengoklah keadaan tu, kalau dia rasa dia panggil kewarak, dia takut bahawa dia pun ada setengah orang dia pun takut, dia risiko, dia kata kalau aku buat belum tentu lagi berjaya. Kalau minjam tiba-tiba jumpa dengan Allah dalam keadaan bawa hutang riba, dia kata lebih baik aku tak ambil. Ada juga setengah-setengah macam tu dah dia punya tu. Tapi kalau Syekh Saleh Munajjid kata, adalah pandangan yang kata kalau betul-betul darurat boleh. Syekh bin Baz terus tutup tak boleh, pasal dosanya terlalu besar. Jadi itu berbalik kepada soalan yang ditanya tadilah. Baik, agak-agak clear ke? Jelas tak? Kalau tak jelas, tanya pula esok, dia jawab pula lain. Baik, sambungan ayat, 2 ayat lagi nak habis hari ni. Ayat yang kedua terakhir, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya
orang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga dia lapang hidupnya. Dan sebaliknya bahawa wa antasaddaqu, kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang akan kamu dapati kelak. Jadi setelah daripada Allah larang orang ambil riba, Allah juga membenarkan kita berhutang. Okay? Hutang ni boleh. Hutang bukan tak boleh. Hutang boleh. Cuma hutang yang tidak ambil harta riba lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam membenarkan hutang memberikan satu pula galakan, iaitu menangguhkan bayaran hutang bagi orang yang tidak mampu. Jadi kalau orang tu A ni bagi pinjaman kepada B, B tak mampu nak bayar duit kerana kesempitan hidup. Memang dia tak mampu, kesempitan hidup, dia tak mampu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi galakan kepada orang yang pemberi hutang menangguhkan hutangnya. Wa in kana dzu usratin, kalaulah dia tu orang susah, tangguhkanlah hutangnya. Sampai bila? Sampai dia senang. Ila maisarah. Sampai bila-bila dia senang? Setahun. 2 tahun. Tapi ustaz, dia kata, kita bagi tangguh 2 tahun, kita tengok dia pergi jalan sana, pergi jalan sini. Yang tu bukan orang tak kesempitan hidup. Yang tu memang orang lari daripada hutang. Yang ni tak terlibat dalam kes tu lah. Cuma ada kedok fadilat. Allah Ta'ala kata wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekah, maknanya halalkanlah. Ginilah, dah kadang tak mampu, setahun tak mampu bayar, 2 tahun tak mampu bayar, 3 tahun aku ni sakit kepala dah mikir hutang kamu ni. Nah, lagi aku tuntut, lagi tu kamu tak bayar, duk lari situ lari sini. Tapi kita tahu memang dia susah sungguh. Macam ni lah, kita kata duit ada tu aku kira sedekah je lah. Kamu pun belum apa ni, memang tak mampu nak bayar, aku kira sedekah lah. Wa antasaddaqu khairul lakum, itu baik untuk kamu in kuntum ta'lamun. Baik. Ada tak pahala dia? Apa ganjaran dia? Kalau kita ada hutang, kita pun bagi orang tu tangguh. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita pun tak tuntut hutang kita kat dia sebab kita tahu dia susah. Okey, apa ganjaran dia? Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menangguhkan bagi orang yang susah akan hutangnya, okey, dia bagi tangguh kepada orang yang susah hutang tu, falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah, maka baginya sebanyak hutangnya itu pahala sedekah setiap hari. Baginya pada penangguhan itu pahala sedekah setiap hari sebanyak hutangnya. Ada hutang 1,000 tak bayar, orang tu susah, memang susah sungguh. Lepas tu dia pun tak sanggup bayar, orang tu kata tak apalah, bila-bila kamu mampu bayar, bayarlah, saya bagi kelonggaran kepada kamu. Maka dia pun dapatlah pahala. Sehari selama tak bayar, selama tu pahala sedekah setiap hari sebanyak jumlah yang dia hutang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Banyak ni. Thumma qultu sami'tuka ya Rasulullah taqul man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithluhu sadaqah. Thumma
sami'tuka taqul man anzara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Qala lahu bikulli yawmin mithluhu sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dainu fa anzarahu falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah. Ya salam, ya salam, ya salam. Faham tak? Oh, ni dahsyat lagi, ni dahsyat, ni dahsyat ni. Kali kedua dia dengar Nabi kata, siapa yang bagi tangguh kepada orang yang berhutang, dia dapat pahala setiap hari 2 kali ganda sedekah dia. Dia pun pelik. Dia pelik. Dia jumpa Nabi. Ni hadis riwayat Imam Ahmad ni. Dia kata, tadi aku tanya, aku dengar 2 jawapan. Mula-mula kata sebanyak bilangan harta tu sedekah. Kemudian kamu pula kata 2 kali ganda bilangan sedekah. Dia bertanya, mana satu? Lalu Imam Ahmad atau periwayat ini Nabi SAW kata kepada dia, dia bagi pinjam kepada orang duit untuk bantu orang susah, sebelum sampai tempoh, dia kata setahun lah, bila sampai tempoh setahun. Selama dia tak bayar duit dia selama setahun tu, dia dapat pahala sedekah sebanyak bilangan duit hak dia bayar bagi hutang. Sebelum sampai tempoh dapat pahala sebanyak bilangan sedekah. Bila sampai tempoh dia tak mampu bayar, maka setelah daripada tu, kalau dia tangguh, dia dapat pahala 2 kali ganda. Besar pahala. Dah tak nampak. Kalau gitu dia kata, ustaz tak payah sedekah lah ni bagi hutang. Dah. Tapi kita jangan lupa ayat Allah Ta'ala kata, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau itu kita nampak pahala pada beri pinjam, maka Allah Ta'ala kata sedekah itu lebih baik daripada itu, kalaulah kamu mengetahuinya. So kalau kita sedekah, mungkinlah di sisi Allah ni kita dapat sebanyak pahala itulah. Tapi kalau sedekah Allah bagi berapa? 700 kali ganda. Mana nak mesti 700 kali ganda ni baru 2 kali ganda, tapi tiap-tiap hari. Kalau sedekah 700 kali ganda. Di sisi Allah, daripada satu benih, ingat tak? Boleh jadi satu gunung. Ini ayat wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kita rasa nak tangguh, nak bagi duit pinjam kat orang, baik. Kalau dia tak mampu bayar, baik. Nak bagi tangguh, baik. Tapi yang paling baik, kalau memang dia tak mampu, sedekah yang dia. Itulah yang terbaik. Allah Ta'ala yang kata wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sehingga dalam riwayat Al-Hafiz Abu Ya'la, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang meringankan orang yang berhutang, au maha anhu, ataupun menghapuskan hutangnya, maka dia berada di bawah naungan arasy Allah di hari kiamat. Kalau orang tak berhutang dengan kita nak tolong orang hapuskan hutang, masuk tak hadis ni? Contohnya macam saya katalah, kita pergi kat buku 35 kat kedai runcit, kita tanya kat kampung kita ni, mak ada tak buku 35 orang tak mampu bayar? Mak pun cek ada. Kita kata, mak ni kita tutup hutang dia. Lepas ni royak kepada dia, bagi tahu, jangan bagi tahu kat dia siapa-siapa. Cuma mak tolong tutup, saya bayar hutang dia. Saya sedekah menutup hutang dia. Termasuk dalam hadis ni? Masuk. Siapa yang menutup hutang seseorang atau menghapus hutangnya, atau meringankan bebanan hutang dia, maka dia termasuk di bawah orang yang berada di bawah naungan arasy di hari kiamat.
Dah kita tak mampu hak hutang juta-juta tu, tak mampu lah kita. Tapi orang tak ada hutang RM100, ada hutang RM500, ada hutang RM1000, kita tutup hutang dia. Dapat tak pahala kita? Mudah-mudahan termasuk dalam hadis ni. Cari orang mana-mana orang tak mampu bayar hutang, tolong dia. Walaupun kita ni bukanlah ceti tau, tak ada orang mari minta hutang kita. Tapi tiba-tiba ada orang mari minta duit, kata saya ni kesusahan, ada hutang. Tolong bantu dia dalam masa yang sama. Orang panggil yang sebaik-baiknya kita rahsiakan. Pasal apa, kadang-kadang orang yang berhutang ni dia malu. Memang ada sifat macam tu. Kerana orang panggil gharim ni orang yang terbeban, dia tak boleh nak kata buat apa dah. Jadi kita tutup hutang dia, Allah Ta'ala akan letak di bawah naungan arash pada hari kiamat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Ya'la, tadi riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia juga disebutkan, ada riwayat dikeluarkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, bahawa didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Lepas tu Allah Ta'ala tanya dia, apa amalan kamu di dunia? Dia kata, ma amiltu laka ya Rabbi mithqala dharratin fid dunya arjuka biha. Dia kata, ya Allah, aku tak ada pun kebaikan, amalan baik yang aku buat di dunia. Dia sebut 3 kali sampai akhirnya dia kata, ya Allah, kecuali aku dulu engkau bagi kepadaku harta, dan aku ni seorang lelaki yang berniaga. Antara yang aku buat waktu berniaga ialah aku al-jawaz, aku suka kalau orang tak mampu aku bagi je, ataupun kalau orang tak mampu bayar hutang, aku tangguhkan dia. Okey. Lalu Allah Ta'ala kata, akulah yang lebih berhak untuk memberikan kemudahan. Maka hari ni Allah Ta'ala permudahkan dia. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga. Jadi ini juga salah satu daripada kelebihan orang yang memudahkan urusan hutang orang lain. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan akhirnya ayat hutang ni ditutup, ayat riba ni ditutup, bertakwalah pada Allah, takutlah kamu satu hari di mana kamu kembali kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun, di mana pada hari tersebut, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, hari tersebut setiap individu akan disempurnakan balasannya dan mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang yadul ulya, tangan yang di atas. Kerana tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kita juga, dan Allah melepaskan kita dengan bebanan-bebanan hutang. Ada satu doa yang Nabi SAW ajar seorang sahabat Nabi, dan Nabi kata kalau dia ada hutang sebesar gunung pun Allah Ta'ala bantu dia menyelesaikannya. Itulah doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ingat dah? Baca dah kan? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau nak doa ni Isnu Muslim ada, kalau ni dalam ada nombor grup lah kan. Kita masuk dalam grup kuliah subuh. Nanti insya-Allah boleh tengok dalam telefon lah, dalam doa melepaskan bebanan hutang dan doa kita cukupkan diri dengan harta yang halal. InsyaAllah kita esok sambung ayat berkaitan hutang, dan merupakan ayat paling panjang dalam Quran. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.